Assalamualaikum dan hai guys, kita kembali ke podcast Restart. Anda bersama saya Arif Ismail. Anda bersama saya Fazli. Dan hari ni kita nak react sebenarnya mengenai telefon yang baru saja dilancarkan oleh Samsung minggu lepas. Cuba korang teka. Tak beritahu. Minggu lepas. So hari ni kita nak react sebenarnya dengan satu telefon. Ke series lah. Kita cerita pasal siri S22. Ya, satu device yang sangat nanti-nantikan oleh peminat-peminat Samsung kan. Since dia dah launch minggu lepas. Dan Arif sebenarnya tak tengok lagi daripada depan. Tak pernah pegang lagi. Ya betul. Sebelum dah lalu kedai Samsung daripada depan lah, tapi tak rasa macam nak masuk sebab nak simpan untuk podcast ni. Podcast ni. Bagus betul. So, okay, sekarang kita dah ada Samsung Galaxy S22 Ultra. So sekarang kita nak tanya pendapat Arif lah. Since dia belum lagi sentuh, dia belum lagi tengok apa yang ada dekat dalam, tapi yang pasti dia dah tengok video kan. Tapi daripada depan lain kan. So ready Arif? Ready. Nak tengok yang lama tak sabar. Kau tengok je phone ni, confirm kau beli. Kau pakai phone apa sekarang? Sekarang pakai Galaxy Fold 2. Galaxy Z Fold 2. Kira dah 2 tahun. Ni aku tak boleh. Tapi mungkin boleh. Tak. Sebab Fold 2 problem dia, kamera dia tak lawa. Betul. Dan dia punya form factor tu sebenarnya agak berat. Dan nak bawa ke mana-mana susah lah. Sebab so make sense macam aku sendiri pun pergi naik train apa semua. So leceh lah nak bawa apa semua. So dia bagi clue kat situ. So mungkin boleh convert kot. So dekat sini mungkin aku rasa yakin lah Arif akan convert. Wah. Okay, ready? Ready. Mana? Yes, ini dia. Tada. Dah ada rupanya. Kau main-main ke? Tak. Aku dah upload video kot. Okay. Cuba tengok. Tak, sebab aku tak nampak lagi ada orang pegang phone ni macam kat luar macam ni macam first time tengok. Ni first time, yes. Wow. Nak unlock screen. Dia punya design dia memang petak Maknanya tak ada bujur macam S22. Memang tak ada. Biasanya sebab macam S22 tu, kalau macam korang perasan, dia punya design dia agak membulat tau. Dia lagi membulat rasanya kan daripada S21. Dia macam typical phone. Dia macam typical phone. Tapi yang kali ni macam dia memang betul-betul bawa balik Galaxy Note series tu. Dia jadi macam S21 Ultra terus. Dan actually ada juga aku tengok orang kata apa, actually Samsung ni dia tiru Sony. Kenapa Sebab dia kata apa, bahagian atas ni macam ni. Tapi tak macam ni. Tapi benda ni dah lama dah, daripada zaman Galaxy Note 10 lagi dah sini. Kan? Tapi tu ada juga orang kata macam, tapi design lebih kurang sama jugalah. Tapi yang belakang ni nampak macam Note series yang sebelum ni S22 Note 20 Ultra. Note 20 Ultra. Tapi tapi yang tu ada benjol. Tak ada benjol, tapi yang ini dia macam dia hybrid dengan S21 Ultra. Boleh kata macam tu juga. Ada hybrid lah, maknanya dia campur Note 20 tu Note 20 Ultra dengan S21 Ultra, jadilah ni. Tapi bagus ni dekat sini dia macam tak obvious sangat. Kalau macam sebelum ni semua orang nak ada keunikan notch di sini kan, notch orang panggil camera bump di sini. Last year memang Samsung buat benda tu. Tapi tahun ni nampak macam dia dah totally hilangkan. Tapi best lah pegang belakang ni sebab dia matte tau. Dia rasa matte. Lepas tu dia last time Note ada matte finish rasa tak kan? Dia still shiny tau. Tapi yang ni betul-betul matte. Dia macam dia dah follow iPhone 11 kan? iPhone 11? iPhone 11 Pro punya glossy. Bukan glossy, dia dah matte. Ya betul. Kan masa tu. So dia dah ada design yang memang sedap lah, sebab matte ni bagus ni tu dia tak perangkap cat jari. Yep, tu memang suka. Lepas tu apa lagi yang special? Apa lagi? Ni kau perasan. Bawah ni dia dah ada built-in tau. Built-in S Pen. Sebab sebelum ni yang 21 Ultra tu boleh pakai S Pen. Betul. Cuma nak kena bawa asing tu problem agak sebab leceh lah. Galaxy Z Fold 3 pun dia boleh support S Pen, tapi siapa nak letak S Pen tu kat luar phone tu? Nak pergi mana-mana kan? Lepas tu nak kena masuk case dia pun dah satu hal pula, dah tebal. Nak kena beli case lagi. Nak beli case lagi. Lepas tu pen tu confirm hilang. Tapi macam ni dia dah built in. So senang lah, macam nak terus type terus lukis. So dia punya antara keunikan ni lah. Sebab sebelum ni memang orang komplain tu lah, kalau nak kalau betul-betul S21 Ultra tu nak ganti Note, kena built in lah. Maknanya inilah phone yang terbaik untuk orang yang beli Note lah. Orang yang macam ni bukan iklan ni bukan iklan, tapi ni memang react betul-betul. Ni memang saya rasa untuk reaction phone ni lah. So apa yang kau rasa best lah dengan Note series? Kau rasa patut ke Samsung letak S Pen ni dalam Note? Dalam S series? Sebenarnya kan S Pen ni dia satu niche tau.
tak rasa semua orang akan pakai S Pen. Risau satu hari nanti bila Samsung tengok balik pola penggunaan orang yang guna S21 atau S22 Ultra ni. Okay. Dia tengok penggunaan S Pen ni terlalu berkurang. So one day dia akan hilangkan. Itu yang benda yang akan risau. Tapi dia dah hilangkan. Note dah tak ada. Okay, tapi sebab Note tu dia redundant punya produk. Sebab kenapa kita perlu macam nak ada 2 flagship dalam 1 tahun. Kan? Sebab benda tu macam Note tu dia akan improve dari segi expand kan. Maksudnya better kita migrate satu produk yang macam dah sedia significant. Maksudnya S-series lah. Sebab dia setiap tahun S-series ni macam dia satu benchmark untuk produk telefon Android lah. Sebab dia bagi macam-macam benda. Kalau compare dengan Pixel tu dia punya kekuatan dia kan bahagian kamera je kan. Tapi macam S-series ni dia performance, kamera, battery life, screen, semua benda dia tapau. So dah productivity semua memang ada dekat S-series tu. So macam better kita migrate je macam daripada letak Note tu lagi ada satu produk yang betul niche betul. Ini untuk orang yang kategori untuk businessman apa semua. Jadi nak kategori tu nak dapat audience yang luar daripada niche tu, dia kena migrate satu produk yang significant lah. Maksudnya model yang significant tu lah S-series. Tapi disebabkan perubahan ni jugalah kan. Kita tahu S-series is a fun kind of ataupun lifestyle kind of smartphone kan. So semua orang nampak ni mesti kamera lawa, dia mesti prosesor laju, main game semua kan. Tapi bila dah bawa Note series punya style kan, S Pen lagi, dia punya finishing lagi. Kalau korang perasan, warna ni pun warna yang biasa unik dekat Note series. So dibawakan dekat S series. So sekarang S series dah jadi series all of a sudden. Dia tak nampak macam lifestyle, dia tak nampak macam untuk orang muda. Tapi benda ni Apple dah buat. Contoh macam iPhone Pro yang Max tu, dia target untuk orang yang filmmaker, yang mobile filmmaker lah. Maksudnya dia dah ada letak macam-macam, macam RAW, video yang boleh ada cinematic tu, ProRes. tapi dia still produk yang boleh target untuk banyak audience. Contohnya untuk muda, kita ada 13 mini dengan 13 biasa. 13 Pro tu dia macam entry Pro. Maknanya orang yang tak nak spend lebih tapi dia still ada Pro features. Dan yang Pro Max tu betul-betul orang yang serius, sebab dia ada bateri besar apa semua. Jadi untuk yang Galaxy S series ni lebih kurang juga macam tu. Cuma dia tak ada satu kategori yang untuk orang yang suka compact flagship. Sebab dia punya macam S22 yang biasa tu pun still size dia agak besar kan. So dia tak ada, itu je lah, dia tak mampu nak tapau kategori tu lah. Tapi dari segi penawaran dia bagus kat situ, dia dah lebih kurang macam yang lain lah. Maknanya S22 dengan S22 Plus tu tak banyak beza kecuali dia punya screen dia lain sikit. Lain sikit maksudnya tu lah. Okay. Tapi yang bagusnya Note ni ataupun S22 yang S22 Ultra ni, dia punya tu lah, dia banyak kekalkan feature Note. Jadi orang yang nak upgrade ke sini phone ni tak rasa kekok. Maksudnya memang dia tak ada pilihan lain dah. Sebab yang ni betul-betul beza tau banding S22 Ultra, S22 series. Sebab S22 series tu bentuk dia dah macam lebih target untuk mass audience. Tapi yang ni dia macam satu kategori yang macam berbeza. Dia macam, dia bukan S22 series ni, dia macam satu, macam mana cakap dia dah luar. Dia macam tak nak hilangkan Note, dia masuk dekat dalam S series. Lepas tu actually ada je pilihan macam tahun lepas kalau nak, tapi pergi dekat S22, S22 Plus, sama juga iPhone kan. So tapi ni dia bagi form factor yang lain sikit lah daripada tu. Lagi banyak kamera, screen lagi padat. Lepas tu refresh rate 120Hz. Kalau ikut yang S22 Plus sama juga, ada 20Hz. Tapi dekat sini ada, boleh kata untuk flagship, yes, this is the one you should get lah. Ultimate phone lah. Sebab aku rasa sendiri macam phone lain susah nak lawan dengan ni. Contoh Pixel kan buat satu phone yang canggih. Aku tak rasa dia akan boleh lawan dia punya screen. Dia punya performance. Sebab Pixel dia akan bagi RAM yang rendah, just nice. Tapi last time 12GB kat tu. Tapi ni macam mana cakap dia just nice punya spec lah. Dia tak ada benda yang macam nak terlebih ke. Sebab dia nak target untuk kamera. Betul. Dan dia pun macam susah nak cakap sebab Pixel tu guna stock. Dia tak macam One UI, ada banyak benda. Macam One UI kan dia ada DeX mode. Ya, betul. So untuk productivity bagus lah. Tapi cuma untuk yang kali ni punya lah, kali ni punya series, dia punya improvement sebenarnya, nak cakap macam ni dia dah follow Apple. Yang mana dia akan buat minor improvement.
Dia macam dah tak fikir kita nak kena buat satu design baru. Kita tak perlu nak buat fungsi yang terlampau banyak atau fungsi gimmick yang terlampau banyak. Better kita buat satu produk yang kita improve dari segi prestasi. Dia pendek kata macam kamera. Drastic punya improvement. Drastic punya. Sebab benda ni bagusnya, dia akan of course lah, dia akan tak perlulah macam kita setiap tahun rasa nak upgrade apa semua. Betul. Dan benda ni pun sebenarnya tak berlaku dekat mobile punya scene je. Sebab kereta pun dah buat benda yang sama. Kereta, laptop. Kereta, laptop kan. Kita tengok design dia, contoh Tesla tahun 2015. Design dengan Tesla tahun ni punya. Ada beza tak? Dari segi grill depan apa semua. Tapi dia bentuk asal dia tu masih ada. Dia kata platform Platform kita tu still sama. Cuma dia ubah dari segi macam infotainment, rim, ada spoiler, lepas tu lampu lain sikit. Boleh kata macam kalau orang pakai Continental kata LCI lah. Betul lah. Itu lah antara benda yang macam mobile scene dah nampak dia punya tahap tepu dia. Sebab kita faham Samsung pun nak letak benda-benda banyak. Contohlah kalau Samsung phone ni letak apa? Macro. Bukan macro, periscope. Yang macam Oppo X3 tu. Apa orang panggil lah? Micro fotografi, micro camera, yang kita micro boleh, lens. Yang kita boleh zoom benda kecil tu. Zoom benda kecil? Apa tu? Close up kan? Close up. Macro camera. Okay, micro tu kalau dia letak pun benda tu macam bukan satu fungsi gimmick tapi dia lupa makro dengan micro dia lebih kurang cuma lagi dekat dengan jauh sikit. Beza tu je. Sebab micro dengan macro tu lain. Itulah. So benda tu contoh kalau Samsung letak kita tahu benda tu bagus. Kita tahu benda tu praktikal untuk kita ambil gambar tu. Tapi tak semua orang guna. Jadi macam akan datang kalau Samsung rasa dia nak tambah benda lain. Dia dah kena ada ruang baru. Maksudnya komponen dalam ni kena ubah lah. Jadi benda tu yang macam fikir kita tak payah letak. Sebab dulu Samsung pun pernah je letak benda-benda pelik dalam phone. Contohnya heart rate monitor kat bawah kamera. Itu yang kena scan belakang. Tapi akhirnya dia buang. S10 nombor 10 basically nombor 10 biasanya yang start S20 tak silap dia dah buang. So benda tu macam orang tak guna. Orang tak guna. Dia punya lock nak bagi tahu apa orang dia guna benda ni buang. Itu yang kita ni lah macam risaulah kalau Samsung letak banyak benda yang gimmick, dia akan one day dia akan hilang. Tapi S Pen tu probably tak lah kan. Mungkin sebab kalau dia buang memang sebab dia dah buang tapi tapi risau one day dia buang, lepas tu dia jadi optional lah. Sebab benda ni cost juga. Tapi tahun lepas memang dah optional dah. Tapi tahun ni sebab dia nak hide kan. Macam mana nak cakap dia nak bagi tahu Note dah mati. Tapi lepas ni kemungkinan dia boleh je nak buang balik S Pen ni jadi optional. Maknanya macam tu lah. Tapi ada bagus lah S Pen dekat sini sebab kalau Arif lah kan, kau sendiri kau pakai S Pen tu apa? Cuba kau fikir sikit. S Pen kau pakai untuk apa? To be honest lah. Kau tak drawing. Aku tak drawing kan. Sebab aku bukan pelukis. So to be honest aku akan pakai masa aku beli phone ni je. Untuk kira untuk macam tahu feature baru lah. Tak bukan nak navigate ni. Saja dalam train nak macam ni. Nak show off. Okay. So macam itu je lah. Tapi kalau untuk orang yang macam mana cakap kalau orang yang betul-betul suka melukis, benda ni memang of course dia akan pakai lagi. Sebab benda ni macam dia memang bagus je sebab dia improve banyak benda dari segi S Pen ni. Dia punya sensitivity dan sekarang lagi macam dah Paperlike punya sensitivity kan. Orang akan suka lah untuk pakai. Tapi untuk orang yang biasa, orang yang bukan pelukis dan orang yang jarang, sebab benda tu lah macam menulis, akan membuatkan orang nak tahu aku guna ke tak S Pen ni. Ingat tak terasa macam masa Note series dulu ada, orang tak tahu patutkah aku beli S series, patutkah aku beli Note series. Sebab Note series obviously akan lagi baru. Tapi aku perlukan ke S Pen tu. So tu yang nak tahu real life adakah Arif guna kan. Tapi kalau untuk aku tak pakai. Macam nak pakai S Pen ni ketika ni je lah. Kalau ada perlu menulis note yang laju macam contoh itu mungkin pakai. Tapi kalau untuk harian susah lah nak cakap pakai. Sebab basically macam nak scroll social media je. Nak scroll apa semua. Kalau dia bukan like all the time pakai. Bukan all the time ada pakai. masa tu kita perlukan. Dia perlukan, tapi dia bukan features yang memang wajib ada. Untuk orang macam aku lah. Ni perspektif dari segi bukan pelukis. Kira macam untuk orang yang orang biasa. Orang yang bukan kita bukan businessman nak kena lihat tulis kan. Maksudnya itulah. Businessman pakai typing je. So dia macam ni dia penggunaan tu akan nampak lah. Sebab kita
kena ingat yang pelukis ni niche juga. Bukan semua orang pelukis. Itu lah. Itu yang. Tapi ada orang yang bukan pelukis tak lawa pun. Tapi dia still main dia mungkin suka buat mind map kan. Mungkin ada juga orang macam tu. Tapi belajar, tu lah, benda tu pun ke. tak semua orang kot rasanya. Itu sebab itu yang aku cakap, macam benda ni fokuskan dekat orang yang lagi profesional. Ya. So untuk orang yang nak buat peta minda tu ataupun buat nota yang kreatif sikit tu, yang style dia, yang sebelum ni tak boleh buat dekat dalam smartphone, yang ni je ada option pen untuk ada dalam telefon. Lepas tu sebagai orang untuk aku sendiri lah kan, S Pen ni mula-mula aku macam aku tak melukis pun. Tapi bila aku ingat balik aku punya pengalaman guna lah kan, phone yang tak ada S Pen ataupun phone yang tak ada pen lah kan, actually masa video editing untuk TikTok, aku sangat perlukan benda tu. Masa perlukan precision untuk ni scroll pakai tu. CapCut pakai CapCut ke pakai VN. VN ke LumaVision, katanya akan ada dalam ni, tapi aku dah tak ada lagi. So mungkin akan ada lah akan datang. So tu lah benda-benda yang kecil-kecil macam tu. Lepas tu kalau korang buat slow-mo kan, ada graph tu, yes, benda tu actually function sangat-sangat kalau ada S Pen. Tapi benda yang paling ringan aku boleh fikir guna S Pen adalah screenshot lah. Screenshot tu lah yang macam nak precise. Pakai ni lah. Tapi ada AI kot yang boleh suggestkan, kat ni kau nak potong. Tu bagus lah dekat sini. Okay. Tapi tak. Sebenarnya phone ni punya improvement daripada S Pen, apa benda lagi yang kau rasa phone ni dia upgrade? Dia upgrade rasanya dia fokuskan dekat nightografi. Tapi untuk personal aku tak berapa nak tangkap nightografi sangat ataupun gambar malam sangat. Sebab malam aku assume macam kalau ada lampu lawa, lampu yang kecil-kecil warna-warna tu lawa. Tapi untuk dapatkan detail punya kamera, yes, it can tangkap gambar lawa untuk malam. Tapi untuk personal tak tangkap sangat. Okay. Benda paling kontroversi ataupun perubahan paling banyak lah. Aku rasa untuk phone ni? Phone ni perubahan dia macam dia ikut macam Apple lah, sebab dia akan improve sikit kan. Tapi benda yang aku rasa major improvement yang significant lah, kamera dia kot. Okay. Sebab aku tengok banyak YouTuber post gambar daripada S22 Ultra ni. Dia punya improvement dia dari segi sharpness, dari segi dynamic range dah improve sangat. Contohnya macam zoom sebanyak 2 kali kalau compare dengan S21 Ultra tu, jauh beza dari segi sharpness dia. Dia punya maknanya AI dia memang sangat bantu lah untuk bagi gambar tu lagi detail. Cuma dari segi color tone je yang aku perasan dia still rasa macam previous Samsung punya ni lah. Tapi aku tengok juga yang comparison antara S21 dengan S22 Ultra lah kan. Memang ada significant changes dari segi punya quality. Kadang-kadang dekat S21 dia like blindly putih, tapi yang dekat sini dah nampak warna kulit tu, warna koko sikit tu ada dekat sini. Satu lagi perubahan dia dekat sini yang ramai orang minta sangat-sangat, dia punya processor dah tukar kepada Snapdragon. Snapdragon. Tapi this is the first time. Tapi itulah kita mengharapkan, sebenarnya tahun ni kita mengharapkan Exynos sebenarnya. Betul. Pelik kan? Sebab kita faham sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni ramai yang nak minta Samsung buat lah untuk Snapdragon bawa masuk ke sini kan. Sebab masa tu controversial pasal Exynos ni sebab panas. Sebab tu performance dia tak begitu tinggi, tak begitu memuaskan banding dengan Snapdragon. Tapi tahun ni kita nampak Exynos pula macam dia dah buat satu benda baru. GPU dia pakai AMD kan. Betul. RDNA 2. RDNA 2. Okay. So dia punya improvement dari segi GPU tu mungkin kita nak tengok lah. Kita nak tengok sebenarnya, nak uji kan, sama ada bagus ke tak bagi Snapdragon. Sebab Snapdragon ni tahun ni punya still ada lagi kontroversi pasal heat issue. Betul. And benda ni daripada zaman 88 lagi. Dia sebenarnya dah kembali ke zaman 820 tau. 810 ke? 81 82 kan. 820 tu kan dia buat satu lagi chipset 821 pula. So dia dah macam ni macam 820 plus ke? Tak, dia buat 821. Tak boleh. Dia tak boleh namingkan tu kan, sebab dia kena saman dengan LG tak silap. So dia buat 821. Lepas tu bawa lah 835. 835 tu yang baru start. Dia macam balik. Dia okey. Apa-apa itu sebab kenapa nak beli spreadsheet kena minimum Snapdragon 835. Itu lah. So itu yang kita nampak. Pro tips. So itulah sebab zaman tu macam dia dah banyak controversial pasal heat, dia improve jadi baik lah. Kira yang last betul-betul baik
870 lah kot. 870 tak ada masalah sebab dia pakai 865 Plus punya chipset yang dipertingkatkan je lah. Maksudnya tu. Tapi dari segi prosesor tu mungkin bukan nak salahkan Samsung. Samsung ya. Bukan nak salahkan Snapdragon juga. Tapi based on aku punya research lah kan, kata kenapa Snapdragon 888 tu ada heat issue. Dia punya manufacturer is Samsung, bukan TSMC. Sebab Apple dah book the whole TSMC tu untuk buat dia punya prosesor. So ramai orang blame, kata apa, disebabkan Samsung buat prosesor ni dia jadi macam ni. Sama juga macam tahun ni Snapdragon 8 Gen 1 tu sama juga dibuat oleh Samsung juga, kalau korang nak tahu. Bukan dibuat oleh TSMC sebab Apple dah like okay, untuk apa volume ni aku nak. Dan Apple pun dah ada chipset untuk MacBook. So Mac. Semua orang rely on ARM je sekarang. So TSMC memang kena, ya dia orang punya tenaga kerja of course macam tak cukup lah untuk kita buat untuk Snapdragon kan. Itu masalah dia. Tapi nak kata manufacturer punya problem pun susah juga. Sebab nak kata dia punya binaan dia dah makin kecil, 4 nanometer. Tapi tu kalau kau ingat juga dulu pernah ada isu juga iPhone pernah ada 2 prosesor. Oh ya. Satu yang 16 nanometer, satu 14 nanometer. So ada perbezaan dari segi performance and battery life. So TSMC satu yang buat, satu lagi yang Samsung yang buat. So macam ada orang compare kan, and orang kata chip gate. Chip gate. So benda tu actually disebabkan oleh apa? Dia lah tak sempat nak bagi volume, terpaksa split lah dia punya kilang. So nak buat macam mana? Kalau korang dapat yang benda bukan, beza pun bukan jauh, sikit je beza. Cuma orang yang geek je macam alah ni mana boleh, ni tak power ni. Padahal benda sikit, real life tak perasan pun benda. Tapi kau masa kau pakai phone ni, phone S22 Ultra ni dengan chipset Snapdragon yang 8 Gen 1 ni, ada ke kau rasa panas? Actually tak guna fully lagi, so tak boleh nak komen sangat. Tapi setakat ni aku rasa macam okey je. Tak ada sebab rasa, kita macam duduk macam ni. Tapi aku tengok keynote ni pun dia dah improve banyak dari segi dalam dia komponen cooling dia lagi dia dah improvekan. So dari segi prestasi ataupun heat issue tu mungkin tak berlaku banyak sangat macam yang previous punya model lah, S21 Ultra. Tapi dari segi performance kita boleh expect lah dia akan lagi tinggi apa semua. Sebab sebelum ni pun pengalaman guna phone Samsung daripada yang pakai Exynos dengan Snapdragon, untuk yang pakai Snapdragon improve lagi jauh, ataupun kata pengalaman lagi better daripada yang pakai Exynos. So macam okay, maybe tahun ni kita tak akan dapat lagi isu-isu macam tu, bila contohnya macam main game ke, buat multitasking ke. So probably this year akan jadi orang suka lah. Tapi bagusnya dia pakai chipset yang laju macam ni. Dia sebenarnya bagi satu kelebihan. Yang mana Samsung pun dah ikut juga jejak langkah Apple. Dia bagi future update yang lama. 4 tahun dia bagi bukan 4 tahun, 4 generasi Android. Wah, OS 4 OS tu. Kira 4 generasi Android dan 5 tahun untuk security update. So ni tahun 12 punya Android. So dia akan support sampai 16. 12, 13, 14, 15, 16. Android 16. Jumpa korang Android 16. Tak apa korang komen kalau dah sampai Android 16 nanti, komen kat bawah. Betul lah Samsung juga. Dan benda ni yang bagus ni sebab, tapi itulah macam terkejut juga sebab Samsung of course dia orang nak untung sebenarnya. Tapi bila dia orang kata macam ni untuk bagi support banyak ni, sebenarnya bukanlah satu user tu akan pakai sampai 4 tahun 5 tahun. Maksudnya satu user tu mungkin dia akan upgrade juga phone, tapi dia boleh jual balik orang masih lagi nak phone ni. Maksudnya dia value dia mesti ada sebab update saya dapat. Dan mungkin dia boleh bagi kat orang lain. Maknanya phone tu punya life saya rasa ada lah. Kita tak rasa nak tukar sebab phone tu dah tak ada update kan? Sebab rasanya orang yang pakai Note ataupun pakai S20 series ni, dia akan tukar juga phone sekali 2 kali setahun, 3 kali setahun kan. Dia dah selalu tukar lah. Tapi dia dengan update ni mungkin dia orang boleh bagi option. Okay, maknanya kalau pakai 3 tahun pun tak ada masalah. Nak pakai nak jual balik, harga still ada. Maksudnya tu sebab dia mesti ada support. Samsung je lah rasanya yang ada dapat kekalkan, bukan dapat kekalkan, yang boleh kata orang nak beli mahal second hand. Untuk brand lain macam ni dah mahal betul, better aku beli baru macam ni. Tapi itulah untuk macam Samsung, resale value memang bagus. Dan satu sebab dia punya spare part banyak kot. Dia punya spare part baiki senang, tak ada tunggu. Dan rasanya untuk Android punya manufacturer yang betul-betul ada support yang bagus lah Samsung lah.
Sebab dari segi service center pun semua nak cari. Banyak cari. Sebab dia ada official punya service center kat sini. Betul. Itu yang orang rasa macam Samsung kali ni memang betul-betul dia nak comeback balik. Bukan comeback dari segi pasaran, tapi dia nak capture balik market yang orang pernah dominan dulu. Sebab sekarang ni Xiaomi je. Dia tengah lawan. Tapi kita tahulah problem dengan Xiaomi ni. Maksudnya nak lawan flagship lah. Dia nak lawan flagship. Sebab Samsung ni bukan kekuatan dia tak kuat, tapi dia nak capture balik dominan tu. Sebab kita tengok Xiaomi sekarang dia dah makin naik. Sebab orang nampak dari segi value tu, value dekat Xiaomi tu tinggi berbanding dengan Samsung. Dia value dia tinggi, tapi dia lebih fokuskan kepada orang yang nak lagi lebih daripada tu. Xiaomi dia macam apa yang dia bagi ni semua orang boleh bagi, tapi untuk Samsung dia bagi lebih sikit, tapi korang kena bayar mahal. Lepas tu dia lawan software update tu memang betul-betul kalahkan semua manufacturer. Semua macam wah. Termasuk Google tau. Termasuk Google pun tak boleh bagi update yang selama 3 ni. 3 tahun ni tak silap. Google 3 tahun je. Kira macam dia bagi, contohlah sekarang Pixel 6 dapat Android 13. Dia akan sampai 15. Samsung dapat 16. Apa jadi? What happened Google? Apa kau buat sial? Tapi itulah itu bagus lah. Lepas tu dia punya improvement lain, of course lah, selain daripada chipset, selain daripada kamera, dari segi screen rasanya lebih kurang. Tapi dia yang terangkan lagi. Dia terangkan lagi. Dan yang rasanya yang Ultra je dia ada LTPO. Ya, betul. So kalau beli Ultra mungkin dapat lagi battery life yang lagi tahan lah. Betul. Sebab dia pakai LTPO punya tag. Lepas tu dia support 45 watt. Oh ya, 45 sebelum watt. ni 25 watt. Tapi kena beli sendiri. Betul. Itu problem dia. Tapi benda ni of course lah iPhone buat juga. iPhone pun buat juga. Tak boleh kata Samsung, tak boleh beli Samsung. Sebab dia target buat benda macam ni sebab mungkin pengguna yang nak beli phone ni adalah pengguna S21 Ultra. So dia pakai Charger yang sedia ada je. Lagipun ni pakai USB-C tak ada masalah kot. Sebab dalam tapi untuk aku personal sendiri kata charger aku pakai yang Ugreen punya kot. Aku tak pakai Samsung pun. So yang tu dah 100 watt. So pakai je lah yang tu. Cuma itulah macam selain daripada fungsi-fungsi yang besar yang boleh kata yang boleh disebut tu kurang. Maksudnya macam Apple kan dia pandai buat gimmick kan. Contoh yang cinematic punya mode. Dia benda yang phone lain dah buat dah sebelum ni. Tapi dia pandai hypekan phone tu sebab dengan features macam tu. Tapi kat S22 kali ni macam tak ada benda tu. Tak. Dia Apple dia bukan dia cuma buat lagi better. Ya. Tapi tu sebab apa macam Samsung punya hype yang S22 ni dia takut dia tak lama. Maksud macam tu lah. Sebab kita sayang macam series S22 ni dia satu produk yang memang setiap tahun kita nak looking forward kan. Sebab kita tahu dia punya tag dia, kita tahu yang ni lah phone yang ultimate phone untuk of the year kan. So itu yang kita risau kalau next year Samsung still macam nak minor improvement lagi, nak buat minor improvement. Itu yang agak risau lah. Tapi so far untuk phone ni sendiri rasa macam lepas pegang, lepas tengok-tengok ni, dia sebuah phone yang excellent lah. Sebab rasa premium. Yes. Dia rasa premium. Itu yang kita nak. Kamera bagus, screen bagus. Jangan tunggu lagi, booking sekarang, pre-order sekarang. Alamak, harga apa Harga apa? 5,000 sekejap. Dia dua variant Ada dua. Ada dua satu variant. yang 8GB, satu yang 12GB. Tapi storage ada dua juga pilihan. Sampai 512 tak silap. Cuma tu harga dia agak keras lah, 5,000 lebih. 5,000 lebih. Tapi kalau korang minat, cakap harga keras pada pakai phone. Betul. Tapi tu lah, dari segi penamaran dia memang rasanya inilah antara phone of the year. Tapi tu lah, terlalu awal. Nak cakap terlalu awal pun susah juga. Sebab kita tak tahu dah lepas ni siapa nak tapau phone ni. Betul. Yang boleh tapau phone ni iPhone ni. Tahun lepas aku dah kata kalau Samsung letak Snapdragon processor, dia akan menang phone of the year. Mungkin tahun ni tak tahu. Tapi susah lah, kita nak cari kompetitor yang Ultra ni susah. Kecuali iPhone Pro Max je yang boleh lawan. Tapi iPhone Pro Max tu of course lah, yang 14 tu katanya dia punya camera bump akan kecil. Lepas tu ada notch yang pil tu. Pil punya notch lah. Pil punya notch. Pil dengan dot tak tahu. Tapi iPhone ni pengguna iPhone ni dia punya niche dia tak kisah pun. Dia tak kisah pun. Dia bukan kisah pun, dia ada kompetitor. Ya, betul. One day iPhone yang dia mention accessories tu. Accessories apa semua kan itu je. Cakap pasal accessories sebelum kita tutup lah dia dah bagi satu improvement kan juga untuk accessories dengan Snapchat apa semua tu. Dekat keynote tu dia bagi tahu tau. Yelah, tapi tak try lagi.
Tak try lagi. Tapi ada post dah gambar satu hari tu dekat. Tapi kalau gambar lah. Kalau gambar still rasa sharp. Cuma video lah. Video je lah. Nantikan. Nantikan ulasan. Oh, nantikan ulasan. Ulasan, okey. Jadi itu saja untuk S22 series kali ni lah untuk react. Jadi kalau korang ada rasa macam nak tanya pasal S22 series punya phone and nak tanya pasal features ataupun membaloi ke tak beli phone ni, boleh bagi komen kat bawah. Ataupun korang ada idea lain nak bagi tajuk ke, apa patut yang kita orang ulas. Apa yang korang nak tahu ke? Boleh juga mention dekat bahagian bawah ni. Nanti kita orang baca. Kita orang akan baca satu ni. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya, Arif Ismail, Fazli Halim, dan kita akan jumpa lagi untuk podcast akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye.